Perasan tak? Bila kita dengar bunyi telefon, mesti kita cepat-cepat nak angkat. Perasan tak? Kalau mak kita panggil, kita mesti menyahut. Perasan tak? Kalau kita tersentuh objek panas, kita mesti tarik tangan kita. Perasan tak? Kalau kita terpijak benda tajam, kita mesti cepat-cepat nak angkat kaki kita. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita? Apakah tindakan-tindakan tersebut? Bagaimanakah tindakan-tindakan tersebut boleh berlaku dan apakah yang mengawal tindakan-tindakan tersebut? Okay, untuk mengetahui jawapannya lebih lanjut, kita saksikan dalam video ini. Hai, berjumpa lagi dalam kelas Sains Cikgu Khairun. Kita masih lagi berada dalam Sains tingkatan 3. Okay, apa yang kita nak belajar hari ini? Okay, masih lagi dalam bab yang pertama, rangsangan dan gerak balas. 1.1, sistem saraf manusia. Standard pembelajaran, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. 1.13, mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan terbahagi kepada dua, iaitu tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Baik, apakah itu tindakan terkawal? Tindakan terkawal adalah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan yang terkawal sebenarnya dikawal oleh otak. Contoh-contoh tindakan terkawal. Yang pertama, makan, minum, berlari, membaca buku, menulis, bercakap dan banyak lagi contoh tindakan terkawal yang kita buat setiap hari. Ini adalah contoh urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Okey, sebagai contoh, telefon ya. Setiap hari kita memang akan pegang telefon. Dan telefon pula akan menghasilkan bunyi. Tak kira lah bunyi WhatsApp ke, bunyi Telegram ke, bunyi orang call ke. Okey, jadi telefon tu akan berbunyi. Dan bila telefon berbunyi, telinga kita akan menangkap bunyi tersebut. Jadi reseptor di dalam telinga manusia mengesan rangsangan bunyi. Okey. Selepas itu, impuls saraf akan dihasilkan dan impuls saraf tersebut akan dihantar ke otak. Okey ya. Setelah diproses dalam otak, okey, jadi impuls saraf akan dihasilkan dan memberi isyarat kepada efektor ataupun otot ataupun kelenjar. Okey, jadi apakah tindak balas yang bersesuaian untuk kita respon kepada rangsangan bunyi telefon tadi? Sure, kita akan angkat telefon, kita ambil, kita sentuh dan kita akan jawab panggilan telefon tersebut. Jadi kita ingat, yang pertama rangsangan dihasilkan, yang kedua efektor iaitu reseptor di dalam telinga akan menghantar impuls ke otak. Dari otak, impuls dihasilkan dan dihantar ke efektor. Jadi efektor akan menghantar ataupun menghasilkan gerak balas iaitu dengan menyentuh skrin telefon. Baik, kita lihat pula cikgu dah permudahkan ya laluan ataupun urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Okey, bermula dengan rangsangan. Lepas tu efektor yang dikesan oleh reseptor.
Okey, baik. Impuls saraf dihasilkan. Impuls saraf akan dihantar ke otak. Otak akan menghasilkan impuls saraf. Okey. Dan akan dihantar ke otot dan otot akan menghasilkan gerak balas. Tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah satu tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Okey. Tindakan luar kawal terbahagi dua. Yang pertama, ia melibatkan medula oblongata. Contoh tindakan luar kawal yang dikawal oleh medula oblongata ialah denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur. Okey. Satu lagi tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang ialah pertama, menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Yang kedua, menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Yang ketiga, bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Okey, ini adalah struktur otak manusia ya. Di sini tadi medula oblongata yang mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan rembesan air liur. Okey, ini adalah satu contoh tindakan luar kawal, iaitu perubahan saiz pupil terhadap cahaya. Okey, kita ulang balik. Okey, perhatikan ketika mata berada dalam keadaan malap ya. Dalam keadaan malap, saiz anak mata membesar. Saiz anak mata membesar dengan tujuan untuk membenarkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam mata. Okey, apabila daripada keadaan malap berubah kepada keadaan yang terang, saiz anak mata akan mengecil. Tujuannya untuk mengurangkan cahaya masuk. Okey, kita lihat perubahan saiz pupil terhadap cahaya. Kita dekatkan dengan cahaya ya. Okey, so kita nampak. Okey. Okey, di sini cikgu letak beberapa contoh pupil mata haiwan ya. Okay, yang pertama ni, gambar yang pertama ni adalah pupil mata seekor kambing. Okay, yang kedua, pupil mata burung hantu. Yang ketiga ni, awak tahu ya, ini adalah ikan jerung. Mata shark dudu. Okey, yang keempat mata kucing. Okey, dan yang kelima ini mata seekor buaya, dan yang keenam adalah pupil anak mata, pupil mata bagi ular. So setiap organisme ataupun setiap haiwan mempunyai pupil mata yang berlainan. Okey, yang ni yang kedua contoh tindakan luar kawal yang dikawal oleh saraf tunjang. Okey. Kita akan menarik tangan ya apabila terkena objek panas. Ini contohnya mancis. So dia akan menghasilkan mancis menghasilkan api. Jadi bila kita sentuh api tu panas, jadi tangan kita akan menarik dengan lebih cepat. Okay, so kita tak akan biarkan tangan kita terbakar. Okey. Ini juga adalah salah satu contoh tindakan luar kawal. Okey, bersin. Kita tak mampu kawal bersin. Okey. Bezanya cuma bersin kita perlahan ataupun kuat. Urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal. Rangsangan diberikan. Okey, rangsangan akan dikesan oleh afektor ataupun reseptor. Okey, arah aliran impuls yang dihasilkan menuju ke saraf tunjang. Okey,
Okey. Saraf tunjang akan memberi isyarat kepada efektor, iaitu otot quadriceps akan mengecut. Jadi gerak balas yang dihasilkan menarik tangan dari objek yang panas. Baiklah. Apakah kepentingan sistem saraf dalam tubuh badan manusia sebenarnya? Yang pertama, sistem saraf yang terjejas sebenarnya akan mengganggu proses hidup dan aktiviti harian manusia. Sistem saraf yang terjejas juga akan menyebabkan seseorang lumpuh. Okey, sistem saraf yang terjejas teruk menyebabkan seseorang perlu bergantung pada mesin seperti mesin pernafasan ataupun mesin denyutan jantung. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa sistem saraf sangat penting untuk kita meneruskan kehidupan, menjalankan aktiviti harian dengan baik, normal dan sempurna. Jika salah satu daripada sistem saraf badan kita terjejas, maka kita tak dapat menjalankan aktiviti seharian ataupun kita tidak boleh respon kepada rangsangan yang diberikan. Baik, sebelum kita tinggalkan kelas ini, ada beberapa soalan latihan. Saya harap dengan soalan latihan ini ia dapat meningkatkan lagi kefahaman awak dalam topik tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, soalan yang pertama, apakah tindakan terkawal? Berikan satu contoh. Nombor 2, apakah tindakan luar kawal? Berikan satu contoh. Dan yang ketiga, apakah yang akan berlaku jika seseorang mengalami kecederaan otak? Okey, fikirkan jawapannya. Okey, itu sahaja kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Dalam video yang akan datang, cikgu akan sambung dengan organ derium manusia.